Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung bab 3, pergerakan bahan melintasi membran plasma dalam subtopik yang terakhir, iaitu pergerakan bahan melintasi membran plasma dalam kehidupan harian. Hari ini kita akan cover 3.4.2, 3.4.3 dan 3.4.4. Menghubung kaitkan keperkatan subsel dengan fenomena kelayuan tumbuhan, menghuraikan dengan contoh aplikasi konsep pergerakan bahan melintasi membran plasma dalam kehidupan harian, dan berkomunikasi tentang proses osmosis berbalik dalam penurunan air. Baik, fenomena layu pada tumbuhan kita lihat. Penggunaan baja berlebihan menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Kalium nitrat menyebabkan tanah menjadi hipotonik terhadap sel tumbuhan bila dilarutkan dalam air. Dengan itu, air akan melesat keluar daripada subsel ke tanah secara osmosis dan plasmolisis berlaku. Kekurangan air dalam tanah juga menyebabkan tumbuhan layu. Air tanah yang tinggal menjadi lebih pekat, tumbuhan akan kehilangan air dan sel mengalami plasmolisis. Ini ada kaitannya dengan kesan larutan hipotonik terhadap sel tumbuhan. Okey, seterusnya kita lihat pengawetan makanan. Pengawet menjadikan larutan yang berada di luar makanan lebih hipotonik berbanding makanan itu sendiri. Ini menyebabkan air meninggalkan makanan secara osmosis, sel dalam bahan makanan menjadi terhidrat. Keadaan ini tidak sesuai untuk mikroorganisma dan hasilnya makanan akan tahan lebih lama. Pelajar boleh lihat contoh gambar ikan masin dan penjerokan serta fenomena kelayuan tumbuhan dalam buku teks muka surat 65 dan 66. Seterusnya kita tengok aplikasi osmosis dalam kehidupan harian. Yang pertama, minuman penhidratan semula seperti garam penhidratan oral dapat mengembalikan kehilangan air dan elektrolit dalam pesakit cerit-birit. Yang kedua, minuman isotonik bagi atlet dapat menggantikan benda serta elektrolit seperti kalium dan natrium dalam badan yang hilang melalui perpuluhan ketika aktiviti bersukan. Seterusnya, larutan selain yang biasa digunakan dalam perubatan lazimnya merupakan larutan isotonik terhadap plasma darah, mengandungi 0.85 hingga 0.90 gram natrium klorida per 100 ml. Seterusnya kita lihat aplikasi liposom, vesikel yang mengandungi larutan aqueous dikepung oleh membran yang terdiri daripada fosfolipid, di mana fosfolipid ni kita faham ada dua kawasan, satu hidrofobik, tak suka air, yang kedua hidrofilik, suka air. Okey, liposom digunakan untuk melindungi ubat-ubatan atau bahan aktif yang dimakan secara oral daripada dimusnahkan oleh jus gastrik. Dengan cara ini, ubat dapat sampai ke sel sasaran dengan selamat. Okey, jadi liposom ini melindungi ubat yang pesakit makan daripada dimusnahkan apabila masuk ke dalam perut kita. Yang terakhir adalah 3.44, osmosis berbalik, iaitu teknologi yang biasa digunakan untuk memperoleh air tawar daripada air laut melalui proses penyahgaraman. Dalam peralatan osmosis berbalik, tekanan dikenakan ke atas air laut untuk melalui membran separa telap. Membran ini hanya membenarkan molekul air sahaja melaluinya, manakala zarah bendasing, garam dan mikroorganisma dihalang. Maka air yang keluar ialah air tawar yang tulen. Boleh rujuk pada gambar rajah. Lihat, air laut masuk, tekanan dikenakan, ada membran separa telap yang berwarna ungu dan hanya air sahaja yang dibenarkan melalui membran separa telap. Benda asing dan mikroorganisma kekal di bahagian sebelah kiri. Akhir sekali adalah menghargai pergerakan bahan merentasi membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai halangan antara kandungan sel dan persekitaran luaran. Proses penting di dalam sel tidak dapat dilakukan sekiranya terdapat sebarang kecacatan pada membran plasma. Membran plasma harus berfungsi dengan baik, iaitu untuk membuang bahan bertoksik, untuk mendapatkan bekalan bahan makanan untuk tenaga, dan fungsi membran plasma dapat dikekalkan dengan menjaga pengambilan makanan dan air kita. Jadi, ini adalah cara bagaimana kita perlu menghargai pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Selesailah sudah tajuk 3.4 dan selesailah juga tajuk bab 3 kita, iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks praktis formatif 3.4 dan boleh cuba jawab di dalam kertas jika sekiranya tidak ada buku latihan. So, sekian saja untuk hari ini. Untuk video kali ini, selesailah sudah bab 3 kita. Cikgu harap pesanan cikgu sebentar lagi dapat pelajar laksanakan di rumah sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Mudah-mudahan semuanya terus maju jaya. Assalamualaikum dan thank you.